Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل ما يعملون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang bersyukur Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Haji Suraimi Saidin, pengurusi surau Kampung Kamarudin, tuan-tuan ada yang terpuasa, ada di jemaah muslim sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi Ahad ini 21 Syakban 1440 Hijrah bersamaan 4 April 2021, kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah sama-sama menunaikan sembahyang fardu subuh bagi tuan imam kita, diikuti dengan kita berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh
beliau. Mudah-mudahan segala permohonan kita dan munajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita untuk kita kembali mengimarahkan surau kita ini pada bulan Ramadan yang bakal menjelang tiba dalam seminggu lebih saja lagi, pada Isnin minggu hadapan, itu pada 29 Syaban 1440 bersamaan 12 April 2021 Masehi, akan diadakan majlis pencerapan anak bulan Ramadan di seluruh negara, di tempat-tempat yang akan dimaklumkan oleh pihak Jabatan Majlis Islam Malaysia dengan restu dan perkenan Majlis Raja-Raja Melayu, insya-Allah. Jadi kalau ikut kiraan falaknya, kita akan berpuasa pada keesokan hari ini, iaitu pada 1 Ramadan 1440 Hijrah bersamaan 13 April 2021 Masehi. Itulah. Jadi hari ini 21, besok 22. Jadi hari bulan kita ni terawal sehari. Sebenarnya hari ini 21 Syaban 1440 Hijrah. Jadi besok 22 Isnin depan 29 Isnin hadapan 9. Jadi hajat kita untuk kita dimarahkan rumah Allah ini pada bulan Ramadan dengan solat tarawihnya, dengan majlis puasanya, dengan muridnya, diperkenankan oleh pihak penguasa agama negeri, dengan menjunjung kita perintah Yang Maha daripada Pusat Sultan Perak. Maka bolehlah kita sebagai rakyat jelata ini berbuka puasa, bertarawih, murid, qiyamul lail, sahur seperti mana pada tahun-tahun sebelumnya, dengan mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kita kemudahan untuk kita sama-sama diimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sebelum kehadiran bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslim rahimahumullah, kita teruskan pengajian kitab-kitab kita. Yang pertama sekali kitab Safinatul Najah yang disusun yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala. Kita telah masuk dalam bab kedua, iaitu berkaitan dengan solat, iaitu berkaitan dengan sembahyang, sampai kepada fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang masih lagi dalam fasal yang ke-23, sambungan daripada bulan lalu, termasuk kepada pembahagian hadat. Al-ahdathu isnan. Al-ahdathu isnan. Hadat ini terbahagi kepada dua. Hadat ini ada dua. Asgharu wa akbaru. Yang kecil dan yang besar. Fal asgharu ma aujabal wudu. Hadas kecil ini apa-apa yang mewajibkan wudu. Dalam kurungannya liraf'ihi, untuk mengangkat hadas kecil ini wajiblah seseorang itu berwudu. Jadi hadas kecil ini kita dah bincang dulu kan, apabila berlakunya perkara-perkara yang menyebabkan hadas kecil, seperti keluar angin dari lubang bubur ataupun yang dinamakan sebagai kentut, keluarnya najis dari bubur dan dubur, itu hadas kecil kan. Bersentuhan antara lelaki dan perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, itu pun hadas kecil. Kita dah bincang benda-benda itu semua. Jadi bagaimana nak menghilangkannya, nak mengangkatnya, ialah dengan wajiblah seseorang itu berwudu. Maka bila berwudu itu kita angkatlah. Itu niatnya
nawaitu raf'al hadatsin asghar. Saja aku mengangkat hadas kecil. Istibahatus solah, untuk memulihkan aku solat, memulihkan aku sembahyang lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu niat berwudu, itu dia. Itu hadas kecil. Kemudian wal akbar ma aujabal ghusla. Hadas besar ialah apa-apa yang wajib mandi untuk mengangkatnya. Keadaan hadas besar ni contohnya bagi wanita datangnya haid, bagi wanita melahirkan anak datangnya nifas, keluarnya air mani, melakukan persetubuhan. Itu hadas besar tu. Bila semua ini salah satu daripada yang disebut tadi ada pada kita, maka kita menanggung hadas besar. Bagaimana nak mengangkatnya? Wajiblah ke atas kita mandi wajib kamu ya. Tak kira lah nama mandi wajib ke mandi junub ke. Ada orang tanya, ada beza ke mandi wajib dengan mandi junub? Tak ada beza, sama je. Kata junub itu sebabnya ada di dalam Al-Quran, wa in kuntum junuban fattahharu. Bila kamu berada dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu mandi, membersihkan diri. Junub itu hadas besar lah, kan? Itu dia cerita dia. Bagi wanita, hendaklah dia menunggu darah haid dia kering dulu. Begitu juga wanita yang melahirkan anak, yang ada darah nifas, kena tunggu kering dulu. Adapun wanita yang tidak kering-kering darah selepas 15 hari, kita dah bincang sebelum ini, tetap wajib mandi mengikut tata cara yang telah kita bincang sebelum ini. Pasal darah yang masih mengalir itu bukan darah haid, darah itu darah penyakit, kan? Telah bincang sebelum ini. Jadi itu dia hadas. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Dah bincang tadi. Hadas kecil bagaimana nak hilangkan, nak angkat, wajiblah berwudu. Hadas besar bagaimanakah kita nak angkat, nak hilangkan, wajib kat atas kita mandi. Itu dia. Baik. Itu cerita tentang hadas. Cerita tentang, kemudian sambung lagi, ada lagi dalam pasal 23 ini ada lagi sambungan dia, iaitu tentang aurat. Bab aurat. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Boleh tuan? Auratur rajuli mutlaqan wal amati fis salati ma baina surrah war rukbah. Auratur rajuli mutlaqan, aurat lelaki semuanya. Wal amati ni hamba perempuan. Wal amati. Dan dalam ayat Quran disebut wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu lelaki Muslim mengahwini perempuan kafir sehingga mereka beriman. Ujung dia wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sesungguhnya hamba perempuan Muslim itu lebih baik daripada perempuan-perempuan kafir walaupun mereka itu menarik perhatian kamu. Jadi wala amatun tu ialah hamba perempuan muslimah. Jadi aurat untuk lelaki kesemuanya, dan
hamba perempuan muslimah dalam semayang, di solat, dalam semayang, ma baina surah wa rukbah, apa-apa antara pusat hingga surah, pusat, rukbah, lutut. Maknanya dalam mazhab Syafi'i kita, daripada pusat sampai ke lutut, itu maksud dia. Pasal dia ada sikit berbeza kat sini. Kalau mazhab lain boleh disebut ma baina surah wa rukbah, maknanya kalau lelaki tu pakai seluar pendek sembahyang, sah sembahyang dia. Lelaki tu pakai sumitram. Tahu sumitram? Tu berenang pakai seluar dalam tu. Nak terjun, nak berenang pakai seluar dalam, sekeping, seluar Superman. Dia pakai seluar dalam tu dia sembahyang. Sah sembahyang dia. Ikut mazhab dia. Itu dan jangan terkejut kan. Kita pergi Kuala Lumpur ke mana ke, tengok orang Arab pakai seluar katok. Orang sebelah di sini pakai seluar katok. Orang sebelah KL pakai seluar pendek. Lutut pun nampak. Nampak tak nampak lutut, tergantung punya seluar. Dia pun sembahyang Allahu Akbar. Dia ni tak tahu ke. Ia pun pakai melekat. Tanyalah orang Arab tu, dia kenal tak game melekat? Dia tak kenal game melekat tu apa. Kan? Lagu game melekat pun dia tak tahu. Lakai melekat la 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 la. Dia pun tak tahu lagu game melekat tu apa. Orang Arab pada tahu kenal. Melekat nama satu tempat di Gujarat, India. Nama dia Palaikat. Jadi mengikut pedagang-pedagang Muslim dari Palaikat Gujarat inilah yang membawa budaya kain pelekat ke alam Melayu. Dia orang pula dapat dari mana? Dapat dari orang-orang Arab Hadramaut. Itu kalau kita pergi, kalau ada anak-anak dia, cucu-cucu kita pergi ngaji ke Hadramaut, ke Tarim, Hadramaut, Darul Mustafa. Sana pun ada penduduk lah, bukan Malaysia yang penduduk, sana pun ada penduduk lah. Nama dia Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Orang Arab situ memang kata-katanya mereka memakai kain pelekat. Itu asal dia. Bawa pergi mereka merantau ke Gujarat, menyebarkan Islam. Orang Gujarat sana pula pakai kain pelekat tu. Berdagang di sana daripada Palaikat Gujarat datang ke Melaka, sambil berdagang sambil menyebarkan Islam. Daripada situlah orang Melayu kita kenal kain pelekat. Tak cik tuan-tuan tengoklah, Bangla India tu ada orang pakai kain pelekat. Kalau tanya dia, you mana tahu pakai kain pelekat ni? Saya punya tahu orang punya kampung pun pakai ni macam juga. Kita terkejut kan. Tapi orang Arab tu lah yang kita tengok tu pakai seluar katok. Nampak antara nampak tak nampak lutut. Selamba yang sembahyang. Pada mazhab dia sah. Pada mazhab kita tidak sah sebab kita pakai dari pusat ke lutut. Mana kena tutup pusat dan lutut tu menutup sekali. Tu cerita dia. Dan juga perempuan muslimah tadi, ini hamba perempuan muslimah tadi. Bila ni tak ada lah. Mana ada. Kemudian wa auratul hurrati fi sholati, dan aurat hurrah ni perempuan muslim merdeka. Hurrah, al-hurrati ialah perempuan muslimah merdeka. Macam kakak lah sekarang. Dalam sembahyang apa dia? Jami'u badaniha, seluruh tubuh badan dia, masiwal wajhi wal kaffain, selain daripada wajah, muka dan dua tapak tangan. Jadi kita orang Nusantara ni, perempuan Nusantara ni sempurna untuk kita ambil kaedah, sempurna untuk dan sekarang ni macam-macam produk telekung sekarang, ubat bau macam ni, bila pakai pun tak payah busuk. Sabela lah tu, tak payah busuk. Sarung tak payah busuk, bau pun sedap, kain pun begitu tinggi,
kain pun tak jarang kan. Itu kita Nusantara ni. Nusantara ni maknanya seluruh alam Melayu ni lah, termasuklah Vietnam, Selatan, Kamboja, Thai, Selatan Thai, Selatan Myanmar, masuk tu. Selatan Myanmar, ya, ada. Tuan-tuan pergi ke Thailand, ke satu tempat namanya Ranong. Dari Ranong, tuan-tuan boleh menyeberang ke sempadan Myanmar, ke satu kawasan yang sekarang dinamakan sebagai Tanah Serip. Tanah Serip itu nama Myanmar bagi Tanah Seri. Nama Myanmarnya Tanah Serip, nama Melayunya Tanah Seri. Tanah Seri ini satu ketika dahulu, 200 tahun, 50 tahun dahulu, sebahagian dari negeri Kedah tu. Jadi negeri Kedah tu ni dia besar. Daripada Taiping, Taiping dulu Kedah. Tentu orang Taiping cakap Kedah, kerana mereka memang asal Kedah. Sebahagian daripada Kedah, pergi datang. Sampailah ke Kedah tu ni, sampai masuk ke Thailand, sampai ke Hat Yai, sampai ke Krabi, sampai ke apa tu, Nakhon Si Thammarat, nama tempat, Surat Thani, Phuket, Trang, Phuket, Trang, Batalu, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, ujung sekali Ranong, dan sampai ke Tanah Seri. Tanah Seri itu paling utara sekali. Sebab itu orang-orang Melayu Muslim di Tanah Seri, mereka adalah orang Melayu, berbahasa Melayu, berbudaya Melayu macam kita, sama. Cakap Melayu tapi luar Kedah. Masuklah Nusantara tu. Masuklah dengan Selatan Tak, masuklah dengan Yala, Naratibuan, masuk sekali. Masuklah Indonesia, masuklah Brunei, masuklah Selatan Filipin. Malah dikatakan seluruh Filipina itu sebenarnya adalah Nusantara. Orang-orang Melayu yang dimurtadkan oleh penjajah Spanyol pada kurun ke-16 dan 17 Masihi. Jadi Nusantara ni besar. Jadi orang Islam di Nusantara, kaum wanitanya semua kalau semayang sama fashion, pakai telekung putih, pakai telekung dan kain telekung sama, pergi mana-mana. Kerana ambil syarat ni yang dalam kitab ni, jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffain. Kalau kita pergi umrah, tengok pula orang Turki, perempuan Turki pakai gaun, pakai skirt sampai barat lutut, bawah lebah lambu sikit, pakai stokin, semayang dia kat Masjid Haram. Kita tengok kan, tengok sah ketak semayang dia. Ikut kaedah mazhab Hanafi. Itu cara dia lah, biarlah, jangan kita ikut cara dia pula. Itu cara dia. Tengok pula orang Arab Saudi pula Hambali, dalam semayang pun pakai purdah. Betul lah kan? Semayang pun pakai purdah. Luar semayang memang tentu pakai purdah, sebab dia ikut mazhab Hambali. Lain kaedah. Kita tak, kita Syafi'i, perempuan dalam semayang mesti buka muka dan dua tapak tangan. Juga ketika tawaf, maknanya kalau tawaf ifadah, tawaf wajib umrah haji tu, kalau perempuan tu dia tak buka muka dia, tak sah tawaf tu. Tu yang kena faham tu. Kena faham kaedah. Kemudian wa auratur hurrati wal amati indal ajani, dan aurat perempuan merdeka dan hamba perempuan muslimah di sisi al-ajanib, apabila berhadapan dengan lelaki ajnabi. Itu maksud dia al-ajanib. Jadi sebab semayang sekarang ni, perempuan ni dia merdeka ke hamba ke berada di hadapan lelaki ajnabi.
lelaki yang halal ni begini. Yang tu maksud dia. Bukan mahram lah. Jami'ul badan, keseluruhan tubuh badan. Yang ini dalam kata pengarang kitab ni. Pada mazhab Syafi'i pun dia ada bab-bab ni, dia ada sedikit perbezaan. Ada yang pakai ni jami'ul badan. Dia tengok 30 tahun dulu perempuan Arqam semua tutup pakai produk. Anak dia tak pakai produk semua. Pasal dia pakai ni, dia kata kaul yang ada ni ialah kaul yang mu'tamad, kata dia. Yang kata boleh buka muka tapak tangan tu kaul masyhur dia kata. Saya ingat lagi. Tapi kita susah nak gaduh lah. Jadi tutup aurat, seluruh tubuh badan kita melainkan muka tapak tangan tu ditutup dengan baik. Ini duk gaduh. Pakai purdah. Pakai purdah saya perhati, saya tengok bawah ni. Pakai purdah tutup muka ni, tapi skirtnya jarang nampak kaki dalam. Nak saya tegur. Orang sekarang ni kalau ditegur banyak jawab dia. Ustaz saya kata boleh. Dia kata, sudah. Ustaz dia kata boleh. Tak betul lah. Kamu sudah keliru tentang takrifan aurat. Muka tutup, nampak mata, tapi skirt kamu tu jarang. Kalau skirt tu labuh tak apa, tebal kain tak jarang, tak apa. Ni jarang nampak kat dalam tu apa benda. Tosah kata orang biasa piu-piu pun pening kepala tengok. Tu kena faham juga. Jadi konsep aurat tu kena faham. Dia faham sekerat. Kita betul saya kata dia kalau nak ditegur sekarang dia jawab, dia kata ustaz dia kata boleh. Ustaz dia kata boleh. Dia mengaji tentang mana kita belum tahu. Baik tu mengaji mesti dengan guru yang mursyid. Apa guna guru mursyid? Guru yang membawa mengajar cara lurus. Itu maksud dia. Sebab kata almarhum Syekh Murtada Mufti di 90 pada kami, ustaz muda ni, mengajar lurus, jangan pusing-pusing. Lurus. Kalau ya kata ya, kalau tak kata tak, jangan pusing-pusing. Sebenarnya kalau ikutkan pusing lah. Kan? Walaupun tak seronok orang dengar, walaupun tak menarik, tak glamour lah konon, kan? Mengajar lurus. Kita nak menyampaikan ilmu ni supaya masyarakat tidak keliru, kan? Itu dia. Jami'ul badan, seluruh tubuh badan. Dalam satu kaul masih wal wajhi wal kaffain juga. Yang kita pakai dalam masyarakat kita yang itulah masih wal wajhi wal kaffain. Kalau di tempat pengarang kitab ni di Yaman memang tutup semua. Memang tutup semua. Itu pun tak tutup semua juga. Kalau tengok video-video umat Islam di Yaman tu tak juga semua yang tutup, ada juga yang macam kita. Kan? Tak ada sikit. Ya. Macam kebanyakan artis Indonesia ni berpakaian ketat, mengetat, nampak seluruh dia hukum. Kita yang menengok dia memakai ketat, ketat-ketat dia. Dia pakai dah tentulah salah, tak betul kan? Kita menuntut dia tu. Kita yang menuntut tu, kita pun dapat sekali dia punya saham-saham. Banyak akan artis-artis kat boleh buat persembahan memang. Memanglah nama pun dah artis kan. Tapi itulah nak kata apa? Kita boleh tak nak pandang belakang pula. Kita tengok. Kita sebab tu peranan orang yang ada autoriti tu penting. Orang yang ada autoriti tu mesti menggunakan kuasa dia. Jangan kata buat garis panduan je. Garis panduan tu memanglah betul, tapi dia hanya akan tinggal garis panduan sajalah kalau tidak dilaksana. Tak apalah, tu cerita lain lah.
Tapi nak ceritanya, Aurat. orang yang pakai pun dosa, orang yang menengok pun dapat dosa juga. Serpih tu. Wallahu a'lam. Kemudian wa 'inda maharimiha wan nisa, dan di sisi mahramnya. Sisi mahramnya. Wan nisa, dan perempuan seluruhnya, termasuk yang bukan Islam. Ma baina surrah wa rukbah, antara apa-apa antara pusat ke lutut. Maknanya kalau sesama perempuan sama mahram tak payah pakai tudung lah, payahlah bungkus habis, pakai sopan. Bila kata ma baina surrah wa rukbah tu kena faham, berpakaian sopan. Walaupun dengan bapa kita ke, dengan abang kita ke, dengan adik lelaki kita ke, dengan pak saudara kita ke, mahram tu kan, anak saudara kita ke, mahram tu. Pakai sopan. Jangan pakai baju t-shirt seluar hot pant. Yang orang lama tahu hot pant ni apa? Hot pant seluar pendek. Seluar pendek tutup punggung je. Tu namanya hot pant. Kata orang dulu, kata arwah nenek saya dulu lah, dia kata hot pant. Hot pant, H-O-T, hot, P-A-N-T, pant. Pant tu seluar kan, seluar panas. Apa mana seluar panas? Seluar pendek itu nampak punggung je, memang ketat. Macam kata Tuan Haji Mekat ni lah, ketat, memang ketat. Kan, nampak segala-galanya yang tak sepatutnya nampak. Jadi pakai sopan, berpakaian sopan. Kenapa berlakunya sumbang mahram? Kaji, pernahkah kita terfikir kenapa berlaku sumbang mahram? Bapa berzina dengan anak, atuk berzina dengan cucu. Pasal apa? Sikit sebanyak cucu tu ada faktor dia, anak tu ada faktor dia. Pasal dia pakai seksi depan bapak dia, dia pakai seksi depan atuk dia. Apa atuk bapak tak ada nafsu ke? Dia pun manusia biasa juga. Sebab tu kena pakai sopan. Pakai sopan. Jangan pakai tak apa, bapak, abah. Takkanlah abah nak buat apa-apa, pakai seluar pendek, pakai baju baby tee, ketat, nampak body, lepas tu beliau-beliau pula. Tosat kata orang tua, takkan pasal tuan-tuan saya ni pun jiwa rasa gelora. Jangan main tuan-tuan. Bahaya ni. Waktu perempuan dikata, bila kata ma baina surah wa rukbah tu, maknanya berpakaian sopan. Jangan sampai menarik perhatian. Sama perempuan, kenapa berlakunya lesbian sesama perempuan? Ada berlaku dalam sesama rumah tu, dia berlaku hubungan lesbian. Pasal apa? Inilah sebab dia pakai seksi. Perempuan pun ada lelaki yang nafsunya songsam, ada perempuan nafsu dia songsam, ada. Dia tak boleh tengok. Ada lelaki dia tak boleh tengok lelaki lain yang badan betul-betul, ada bulu dada lebat, dia tak boleh tengok, pening dia. Ada perempuan pun super lah, dia tengok perempuan badan cantik kan, dengan cutting semua kan, dia pun pening. Ada lagi-lagi akhir zaman ni, Allah, macam-macam. Ada lelaki nak jadi perempuan, ada perempuan nak jadi lelaki. Kacau. Ini semualah. Waktu kita pentingnya aurat tadi. Wallahu a'lam. Itu dia. Kita dah bincang tadi tentang pembagian hadap dan aurat. Menutup pasal yang ke-20, 23. InsyaAllah pada bulan kita yang datang kita akan sambung dengan pasal ke-24 itu untuk solat, insyaAllah. Baik, kita pergi kepada kitab Indahnya Bersyariat. Kepada Indahnya Bersyariat. Kita sampai kepada muka surat 142. Betul tak? Solat witir. Muka surat 142 buku saya ni lah. Solat witir. Ni kena tahu ni. Kita biasa buat tapi bulan Ramadan je. Bulan lain kita tak buat kan. Baik.
Solat witir dilakukan selepas solat Isyak. Ni dia tuan-tuan. Jadi solat witir ni selepas solat Isyak sunat dikerjakan. Kita tak lazim, sebab dia sunat, jadi kita tak lazim lah buat. Kita biasa buat sunat ba'da Isyak je, solat witir kita tak buat kan. Jadi kalau tuan-tuan tengok jemaah tabligh, mereka buat. Jemaah tabligh mereka buat. Sebelum tidur tu dia sembahyang witir dulu. Sembahyang witir tu, bila kita tanya dia, Syekh, entah tiap-tiap malam anak tengok 3 malam entah dan kawan-kawan datang sini. Tiap-tiap malam anak tengok entah sembahyang witir. Kenapa entah sembahyang witir? Dia jawab dia. Dia kata Maulana di Seri Petaling ajar, sebelum tidur buat sembahyang witir. Wajib, kata dia. Sudah. Saya kata ni dah lain dah ni. Dia faham tak masuk wajib tu? Pasal dia tak tanya. Maulana dia datang dari India Tengah, India Utara, Lucknow. Bukan India Selatan, bukan Kerala ke, bukan Chennai, bukan. Datang dari Lucknow, Utara India, bermazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, solat witir itu wajib, walaupun ia bukan solat fardu, wajib. Dalam mazhab Hanafi, wajib dan fardu memberi pengertian yang berbeza. Ada benda, tiap-tiap fardu adalah wajib, tapi tak semua perkara wajib adalah fardu. Itu mazhab Hanafi. Lepas tu mereka tak tinggal solat witir, pasal pada mereka solat witir itu hukum dia wajib. Kalau tak buat, berdosa. Ni kena faham ni. Sosok benda tahu-tahu kan. Ada yang ajak, Ji, jom kita keluar 3 hari ikut tabligh. Kita pun tak ada apa nak buat kan. Isteri pun dah meninggal, duduk rumah seorang, duduk there. Ikutlah jemaah tabligh. Ikut, tak salah ikut, tapi kena ada ilmu lah. Tengok semua orang nak tidur sembahyang tak witir, pasal apa ni? Pada kita mazhab Syafi'i, sembahyang witir itu adalah sunat, bukan wajib. Buat bagus, tak buat tak ada masalah. Itu maksud dia. Solat ini disebut witir kerana ganjil. Ganjil itu rakaat dia tu. Oleh itu, bolehlah dikerjakan 1, 3 ataupun 11 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Mana boleh buat 1 rakaat atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau paling maksimum 11. Itu dia. Lepas niat dia, usolli solatul witir rakaatain lillahi ta'ala. Saja aku solat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau rakaatan 1 rakaat, mana kita lepas buat 2 campur 1. Buat 2 campur 2 campur 1. Walaupun ada kaul yang membolehkan sembahyang witir dibuat 3 rakaat sekali. Tapi kaul itu kaul yang gharib. Ada pendapat yang ganjil. Bila ganjil tu tinggallah. Kita ambil lah yang lazim kita buat tu, yang masyhur tu. Tapi orang kita ni kadang-kadang benda-benda yang ganjil, yang gharib tu lah kita suka buat. Nampak lain-lain. Pasal apa orang tertarik dengan ajaran sesat? Contoh ni. Pasal apa? Kadang-kadang apa yang dibawa oleh tok guru yang sesat tu, benda tu pelik. Tapi bila diberi hujah yang meyakinkan, oh betul lah, kita kena buat lah. Buatlah. Itu cerita dia. Sebab benda tu menarik. Menarik minat ahli-ahli ajaran sesat. Oh, bagus kalau kita buat ni. Itu yang timbul guru Yahya. Sebab dia katakan, dia berikan hujah kalau sebut nama guru, seolah-olahnya kita menyebut nama Allah. Kalau sebut nama guru, lagi cepat kita sampai kepada Allah. Tu main tu ya, penyudahnya tu dia, bukan seru nama Allah. Lepas tu seru nama Allah kan, Allah. Ini lain pula, guru Yahya. Itu jadi masalah. Jadi
Buat ikutlah yang kita biasa buat. Jangan ikut yang pelik-pelik. Bahaya Macam contoh gambar. Gambar tu tahun bila punya? Tahun 50-an, 60-an, 70-an. Masa tu mana ada orang pakai tudung masa tu. Semua kepala togel rambut fashion macam-macam. Adik buatnya, ambilnya apa di padam. Konon-kononnya buat tudung lah, konon-kononnya. Mana hukum tu? Tok guru siapa yang ajar? Mazhab mana yang tunjuk? Itu gambar lama, tak ada masalah. Illa ma qad salaf. Benda yang dah berlalu, biarlah. Sekarang ni kalau kita bergambar, jangan ucap gambar tahun 70-an pakai kebaya dulu. Itu maksud dia. Janganlah gambar lama tu kita pula pergi taruh pula ni aurat ni. Itu cerita dulu punya. Kita dah pernah minta ampun pada Allah SWT. Ya Allah, aku khilaf dulu tak tahu. Puasa pun tinggal, tak pernah berganti-ganti pun. Dah tua-tua mengaji ni baru berganti. Baru sedar, puasa dulu kena ganti. Dah lah ganti kau dah bayar fidyah pula. Berapa banyak nak keluar duit nak bayar fidyah ni? Kata Ustaz Azmi, tak apalah, antara mana yang boleh bayar, bayarlah. Yang selebih itu minta ampun pada Allah SWT. Itu lah. Habis yang gambar tu, daripada buat macam tu, baik bakar terus gambar tu. Tapi kita sayang pula gambar ni, gambar kahwin dulu ni. Saya dengan arwah suami saya, gambar akak dengan arwah suami akak kahwin tahun 75 ni. Takkan nak bakar Ustaz. Tapi orang tengok, jadi saya buatlah tu, merosakkan gambar. Tak ada manfaatnya pun. Tak ada manfaatnya. Tak berusaha pun kalau kita tak padam, tak buat dia punya keliling-keliling. Saya mati tengok. Itu cerita lama. Sekarang ni kalau sekarang kita dah bertuduh, tiba-tiba gambar ada, kita bergambar tak bertuduh, baru hukum dia berdosa. Ini cerita 30 tahun 40 gambar masa kita kecil-kecil makin dulu. Dengan arwah mak kita, dengan arwah opah kita. Ambil gambar mana? Kat kedai gambar kat Pekan Bidor. Cina gambar tu pun dah meninggal. Tak payahlah nak buat ni, tak payah. Saya beritahu akak, tak payah. Tak payah. Itu cerita zaman kita dulu. Tak apa. Tak ada masalah. Cumanya kalau tak nak share, jangan share lah. Ni nak share ni masuk dalam Facebook ni, Malaysia ku dulu-dulu official ni. Nak share gambar kita dulu-dulu dengan orang keliling. Lepas tu tutup pula kita tutup dengan buat minta hitam tu. Jadi supaya ni aurat ni tak tengok ni rambut kita dulu ni. Mazhab mana yang ajar ni? Tok guru mana yang ajar? Ni dia tuan-tuan. Tu saya beritahu. Bak kata Syekh Murtada mengajar dulu lurus. Kita beramal pun lurus. Ikut macam mana yang biasa diamalkan. Tak payah kita nak dengar pelik-pelik ya. Semua pelik-pelik belaka. Tanya dia lah, gang mana, Syekh mana, Syekh Al-Azhar mana yang kata macam tu, yang buat fatwa macam tu. Tunjuk lah. Ini pandai-pandai ni. Ke Syekh Google lah, tak tahu lah. Wallahualam. Tu kena faham juga kena faham betul Kalau nak tunjuk tak jadi masalah. Yang paling baik, yang lebih baiknya jangan tunjuklah. Melainkan pada anak kita, cucu kita ni gambar opah dulu kahwin dengan arwah tu kamu. Tak apa, cucu kita adalah mahram kita. Tak ada masalah. Ni nak masuk dalam Malaysia ku dulu-dulu official ni, Facebook ni. Lepas tu yang rambut-rambut tu ditanda-tandakannya. Buat color apa tak tahulah, color orange ke apa. Jadi kita pun tengok saya nak tegur tapi itulah orang sekarang ni bila dia tegur banyak yang melenting lantak orang lah. Itu wallahualam. Baik. Selain surah Al-Fatihah, rakaat pertama dibaca surah Al-A'la. Ini dia. Memang kalau sembahyang witir, kita rakaat pertama kita baca Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa sebab itu amalan Nabi SAW. Rakaat kedua selepas Fatihah dibaca surah Al-Kafirun.
qul ya ayyuhal kafirun. Dan kalau kita witir bulan Ramadan nanti malam 15, 16 ke atas, bolehlah kita tambah dengan surah Al-Qadar. Tak kedua dulu. Baca surah Al-Qadar dulu, lepas tu baca surah Al-Kafirun. Tak ada masalah. Tak tambah pun boleh, tak nak tambah boleh, tak tambah tak apa. Tasawuf kedua lah, benda sunat. Kemudian selepas salam bangun pula dan solat satu rakaat lagi. Lepas niatnya kita usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Tu rakaat yang ketiga. Baca surah Al-Fatihah ialah qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas, satu ayat dia. Wallahu a'lam. Solat witir apabila dikerjakan 11 rakaat adalah dilakukan 2 rakaat dan yang akhir di 1 rakaat. Walau bagaimanapun tentang bacaan selepas Al-Fatihah tidaklah menjadi syarat mutlak. Itu dia tuan. Kalau kita buat lebih, tak apalah, bacalah. Yang surah yang nak dibaca tu boleh baca apa-apa surah saja. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah kamu apa-apa yang mudah yang kamu tahu di dalam Al-Quran. Baca je. Kalau takdirnya tahu qul Allah 3 surah ni, bacalah qul Allah. Tak apa. Itu yang kita itu saja yang kita hafal. Ataupun kita hafal ayat lazim yang biasa-biasa, boleh. Tak ada masalah. Jadi macam saya kata tadi lah, benda sunat ni benda yang terbuka. Tak perlu kita nak gaduh. Macam tarawih nak gaduh pasal 8-20 apa. Tapi kalau ikut garis panduan yang dikeluarkan oleh Badan Pengurusan Agama Negeri Perak tahun ini, tarawih mesti dikerjakan 20 rakaat. Tak kira lah masjid ke surau ke, mesti dikerjakan 20 rakaat. Tapi itu terpulang. Kalau di surau kita terpulang pada kursi dari zikir lah. Nak buat 20 ke, nak buat 8 ke, terpulang. Tak ada masalah. Tapi kalau di masjid memang kena buat 20 lah. Itu dia. Jadi tak payah nak gaduh lah. 20 tu ada baiknya, 8 pun ada baiknya. Tak ada masalah. 8 ni kita nak semua orang buat solat tarawih. 20 ni kita nak ajak orang rajin buat sembahyang tarawih. Tapi ada orang 8 dia berhenti, dia keluar, dia cari mana-mana sudut di masjid serokok. Bila murid datang balik, ada macam tu. 8 dia pun keluar kan. Allahumma sholli ala Muhammad, ada pun keluar eloho tak balik rumah pun, duduklah celah-celah mana ke, duduk kat tepi-tepi pagar risau pokok sembang. Habis witir, habis witir zikir tahlil, doa, murid dia pun sampai dekat meja murid. Berhenti tengok. Kita nak kata apa ni, keadaan masyarakat kita kena terima kan. Dah macam tu adanya. Dia buat semayang boleh tahan, buat makan pun boleh tahan. Dia kata apa? Tak boleh nak larang pula. Dan dibenarkan siapa-siapa yang semayang 8 rakaat hadir ke majlis murid. Jadi isu lain nanti. Pihak masjid dituduh tidak membenarkan jemaah makan murid. Jadi isu lain ni sebenarnya kita nak orang yang 20 rakaat tu saja yang berada dalam murid. Yang mana yang 8 tu balik terus lah. Tak payahlah nak murid nak join murid lagi kan. Tapi bila kita buat macam tu, jadi isu yang berlain berbangkit pula. Tak apalah. Perempuan ni datang tarawih juga kan, walaupun 8 kan. Tak juga. Itu dia cerita dia. Wallahu a'lam. Yang kedua, akhir sekali pada bulan Ramadan, solat witir ini dikerjakan secara berjemaah dan pada rakaat yang ketiga disunatkan pula membaca doa qunut pada pertengahan bulan, iaitu bermula malam ke-16 sampai malam terakhir bulan Ramadan. Itu dia. Jadi sebenarnya kita ketahui nanti bulan Ramadan masuk ke malam ke-16, rakaat pertama akhir witir kita akan baca doa qunut. Itu dia, doa qunut. Allahumma hadina. Dan saya cadarkan ditambah sebab doa qunut itu ditambah doa Allah marfa'an al-bala wal wala wal waba usar virus al-corona
wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan ni sampai ni. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Tambah sekali. Tiap-tiap malam start 16 sampai habis. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia haram tu sampai dia mulai hari ni doa kunut dia. Panjang. Tak ada masalah ya, selagi tidak membebankan jemaah di belakang. Itu dia insya-Allah. Jadi itu dia sedikit kita mengupas tentang solat witir. InsyaAllah pada bulan kita akan datang kita akan sambung dengan solat tahajud. Kebetulan pula hari pertemuan kita tu jatuh pada bulan Mei nanti insyaAllah dengan izin Allah SWT. Bulan Mei nanti ya. Kalau ikut di sini ya, dan tarikhnya ialah pada 2 Mei 2021. 2 Mei 2021 kita akan bertemu di sini untuk kuliah subuh 2 Mei 2021. InsyaAllah kita akan sambung solat sunat tahajud dalam kitab Minhaj Syariah ni. Dan bagi kitab seperti mengajar tadi ialah tentang solat tentang rukun solat. Kita akan bincangkan tentang rukun solat insyaAllah. Allah kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sebanyak apa kita boleh kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini bermanfaat untuk kita bersama. Boleh jadikan panduan daripada kita yang sementara ini daripada kita boleh berhormati kita kepada Allah SWT. Dan itu semua suami isteri yang kita bagi dunia sampai sekarang. Dan kalau ada apa-apa yang sampaikan boleh yang terkasar bahasa itulah jauh bicara sebenarnya semua dari Allah SWT dan Nabi SAW dari tuan-tuan bapa sekalian. Dan seperti ini saya ingin ucapkan kepada tuan-tuan bapa SAW menyambut tibaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan bulan Ramadan kali ini akan memberi kegembiraan kepada kita insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan bulan kita pagi ini dengan tasbih Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma arhamna man hadha al-umma taqabbal ma'suma. Allahumma bi'adlika fi nufuri a'da'in wa na'udzubika min shururihim. Allahumma badil syamlahum wa farid jamhum wa shattid kama ta'zazil muslimin kilabi ya qahhar ya jabbar ya muttaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah bi yuzil kitab wa bi yarsa wa azab ihzib wa sallallahu bi fadli bi syarra rahmanir rahim. Wa rabbana zina ilma sunfa ma ya aqrabaka wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al masir. Allahumma rfa'na al-bala wal wala wal waba wa sunna wa nasruna wal mihan wal fitan ma zahara minha wa mabatan an biladina hadza khassa wa an sa'iril buldani amah bi fadli bi nasrina haram marhamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa majlisana wa amana wa rifa'na wa subhana wa amana fi hadha al-yawm mubarak min syarri sya'ban barak innaka sami'un alim. Untuk lana ya maulana anta tawmurhim. Allahumma barina fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Dawana fiha subhanahu wa ta'ala fiha sama'u da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum tawakkalna billahi ya tawfiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.